sama-sama kita mendengar sedikit tazkirah bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Moga-moga dengan sedikit tazkirah ini akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita ingat tentang kelebihan bulan Ramadan. Yang saya hormati Cik Li Ramzi bin Abdul Samad, Guru Besar SK Seri Rengit. Yang hormati Puan Siti Hasnur Hashimah binti Juma'in, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Rengit. Yang dihormati Puan Zubaidah binti Dapat, Guru Penolong Kanan Ahal Ehwal Murid. Yang dihormati Tuan Haji Idris bin Buang, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum SK Seri Rengit, guru-guru serta murid-murid yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita masuk lagi ke bulan Ramadan Al-Mubarak yang setahun yang lepas kita tinggalkan. Hari ini sudah 3 Ramadan dan sudah masuk hari yang ketiga lah kita berpuasa. Istimewanya bulan Ramadan ini ada beberapa perkara yang perlu kita ingat dan kita ambil peluang untuk mendapatkannya. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan inilah diwajibkan kita berpuasa. Maka sepanjang bulan Ramadan ini bulan puasa. Sebab tu kita kena puasa. Jadi puasa ni wajib dalam bulan Ramadan je. Bulan lain dia tak wajib. Itu lebihnya bulan Ramadan. Bila kita masuk bulan Ramadan, maka disebut bulan puasa. Tidak boleh kita tidak nak puasa, sebab memang wajib puasa. Jadi kita kena puasalah. Kok mana pun memang kena puasa. Bila kita dah capai umur balik, umur yang dah diwajibkan puasa, maka kita pun kena puasa. Jangan kita tengok orang tak puasa, kita pun tak nak puasa. Jadi Ramadan ini istimewanya adalah ibadah puasa. Yang keduanya, dalam bulan Ramadan ada solat tarawih. Bulan-bulan lain tak boleh kita solat tarawih. Solat tarawih selepas solat fardu isyak kita solat tarawih. Dan tak boleh juga solat tarawih selepas solat maghrib. Tak boleh. Ada orang tanya, kalau dia musafir, solat tarawih boleh ke lepas solat jamak? Jamak takdim maghrib dengan isyak. Lepas tu terus solat tarawih. Boleh ke? Tu tak masuk waktu lagi. Dia kena masuk waktu isyak, solat isyak, lepas isyak baru solat tarawih. Jadi di dalam bulan Ramadan ini ada solat tarawih. Dia yang mana bulan-bulan lain tak ada solat tarawih. Bulan lain tak ada solat tarawih. Bulan Syaban, bulan Rejab, bulan Syawal ke, tak ada solat tarawih. Masuk je satu Ramadan, malam kita nak puasa tu terus ada solat tarawih. Esok nak puasa, malam ni dah ada solat tarawih. Esok nak raya, malam ni dah tak ada solat tarawih. Maksudnya dah masuk bulan lain, dah masuk bulan Syawal, solat tarawih dah tak ada. Jadi itulah istimewanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan kita puasa, bulan Ramadan ada solat tarawih. Lagi di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang ganjarannya, pahalanya lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Banyak 1000 bulan ni. Sebulan pun banyak dah. Apatah lagi 1000 bulan. Kalau gaji kita kerja sebulan dapat 3000, 1000 bulan dapat berapa? 3 juta. Apatah lagi dalam kita beribadat. Kalau kita solat berjemaah, kita kata kita solat berjemaah dapat 27 kali ganda daripada solat sendirian. Kita letaklah nilai pahala kita 27. Kalau 1000 bulan, 1000 bulan berapa ganjaran dia? Lebih lagi lah. 27 tu satu waktu je. 1000 sebulan ada berapa waktu? 1000 bulan ada berapa waktu? Berlipat-lipat kali ganda ganjaran yang akan kita dapat andainya kita dapat menunaikannya pada malam Lailatul Qadar. Tidak setakat itu,
banyak lagi ganjaran-ganjaran lain yang ada di dalam bulan Ramadan. Banyak lagi ganjaran-ganjaran lain yang ada dalam bulan Ramadan. Antaranya kalau kita bersedekah di bulan Ramadan adalah lebih utama, lebih baik berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita sedekah RM2 je dalam bulan lain, dalam bulan Ramadan dia berlipat kali ganda hingga jadi RM2,000. Dia punya ganjarannya 1000 kali ganda. 1000 kali ganda. Kita semayang solat, kita semayang sunat, ganjarannya 1 je pahala kalau bukan bulan Ramadan. Tapi di dalam bulan Ramadan dia berlipat kali ganda jadi 1000 kali ganda. Itu kita kata lebihnya bulan Ramadan. Jadi para pelajar dan guru-guru yang dikasihi oleh Allah sekalian, guru-guru dan para pelajar yang dikasihi oleh Allah sekalian, bila kita tiba di dalam bulan Ramadan inilah, maka kita pun kena mengambil peluang ini untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi bulan Ramadan akan datang, kita ada lagi ke tidak di atas muka bumi ini. Kita ada lagi ke tidak di dunia ni. Entah-entah kita tak sempat menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kalau kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan, baru 3 Ramadan, maka sama-samalah kita meningkatkan amal ibadat kita. Moga-moga ganjaran pahala yang akan kita dapat boleh menjadi ganjaran untuk kita pergi ataupun masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jadi kita ambil peluang ni lah. Ada orang yang kita tahu sehari sebelum puasa, tiba-tiba dapat berita dia dah meninggal dunia. Ada orang yang sehari masuk puasa, dia sempat sehari je puasa kedua sudah meninggal dunia. Menunjukkan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala setakat tu saja. Tidak sempat lagi untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Berbanding dengan kita dah masuk bulan Ramadan ni, kita dah dapat masuk bulan Ramadan ini, maka sama-samalah kita melipat gandakan amal ibadat kita untuk kita mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Ustaz nak ingatkan kepada para pelajar sekalian, yang pertama sekalinya bila masuk bulan Ramadan ini, jangan tinggal puasa. Jangan tinggal puasa. Sebab wajib. Sebab wajib. Kalau wajib ni kalau kita tak buat, maka kita akan dapat dosa. Kalau kita tak puasa, maka kita akan dapat dosa. Jadi kita kena ingat tu. Yang keduanya yang sering kadang-kadang kita lupakan, kita tinggal solat. Kita tinggal solat. Solat ini lebih lagi lah. Setiap hari kita kena solat. Kewajipan harian kita adalah solat. Maka bila kita puasa tapi tak solat, apa maknanya? Puasa tapi tak solat. Puasa tu sah lah, tapi tak solat. Tak solat berdosa. Berdosa sebab tak solat. Solat itu pun wajib. Puasa wajib, solat pun wajib. Maka kalau tak buat salah satu dia, berdosa lah. Makanya orang yang puasa dan solat adalah lebih baik berbanding orang yang puasa tapi tidak solat. Orang yang menahan lapar dan dahaga daripada pagi hingga ke maghrib, tiba-tiba solat zuhur tak solat, solat asar tak solat. Maknanya tak cukup amal ibadat dia. Sekadar puasa sahaja. Maka kalau kita puasa, pastikan kita juga menunaikan solat. Jangan kita puasa, penatlah ustaz, tak boleh nak solat, nak angkat takbir pun tak boleh, nak berdiri pun tak boleh. Para pelajar sekalian, solat ini sambil baring pun kita boleh buat, sambil duduk pun kita boleh buat. Wajibnya solat. Wajibnya kita menunaikan solat. Jadi kita kena buatlah solat. Bukan benda yang ringan-ringan, bukan benda yang main-main. Jadi kita kena pastikan dari kecil lagi ni, dari kita berusia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ni, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ni, kita sudah membiasakan diri kita untuk menunaikan solat. Janganlah kita rasa berat untuk menunaikan solat. Dan di bulan Ramadan inilah kita sama-sama membiasakan diri kita dengan solat. Kalau kita pergi surau, kita pergi masjid di bulan Ramadan ni, ramai orang datang. Ramai orang datang solat tarawih,
ramai orang datang solat Isyak, ramai orang datang solat subuh. Maka sepatutnya di sinilah kita mendapatkan motivasi kita untuk solat. Lebih-lebih lagi solat berjemaah di masjid ataupun surau. Lebih-lebih lagi kita nak mendekatkan ataupun kita nak membiasakan diri kita untuk hadir ke masjid dan surau pada bulan Ramadan Al-Mubarak inilah. Jadi kita kena jaga solat kita. Jangan kita puasa tapi tidak solat. Itu sangat mendukacitakanlah. Kita puasa tapi kita tak solat. Baik kita baik kita puasa dan juga solat. Jaga solat, jaga puasa. Yang seterusnya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk kita membaca Al-Quran. Boleh satu ayat sehari pun tak apa dah sebenarnya. Boleh satu ayat selepas solat pun tak apa dah sebenarnya. Tapi kalau kita nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini adalah lebih baik. Di sekolah kita sudah diedarkan jadual untuk kita bertadarus ataupun kita membaca Al-Quran pada waktu rehat. Sebelum ni kita waktu rehat kita sibuk pergi kantin nak makan. Tapi bulan puasa kita akan membaca Al-Quran untuk mengisi makanan rohani kita pula. Makanan jasadi kita mungkin kita tak makan dah bulan puasa ni. Kita makan waktu berbuka nanti. Tetapi makanan rohani kita perlu kita isi setiap hari. Bukan sekadar makan nasi untuk jasad semata-mata, tapi makanan rohani kita adalah membaca Al-Quran, berzikir, solat, puasa. Itu adalah makanan rohani kita. Jadi sama-samalah kita menunaikan puasa dan juga berzikir dan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca surah-surah Wadduha ke Qul Huwallah ke, bacalah untuk kita menambahkan amal ibadat kita, menambahkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita buat itu dikira amal ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ni memang nak masuk syurga. Tak ada orang kalau suruh angkat tangan nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Orang pun orang tanya nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Siapa nak masuk syurga? Mesti semua angkat tangan. Tak ada orang. Siapa nak masuk neraka? Semua angkat tangan. Tak ada. Tak ada seorang pun nak masuk neraka. Sebab neraka itu adalah tempat untuk orang-orang yang jahat. Tempat neraka itu adalah tempat untuk orang-orang yang berdosa. Neraka itu adalah tempat pembalasan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Orang-orang yang banyak dosa dia, maka dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang gagal di dalam kehidupan dia di dunia ini, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Gagal ni bukanlah gagal peksa, tapi gagal dalam mematuhi segala hukum hakam, segala apa yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Maka dia banyak dosa, maka dia akan masuk neraka. Berbanding kalau masuk syurga, telah digambarkan sebagai tempat orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat orang-orang yang sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjaran-ganjarannya adalah lebih baik lagi berbanding neraka. Syurga adalah tempat yang sejuk, tempat yang nyaman, tempat yang dingin, tempat yang bagus untuk kita hidup dengan selesa dan aman. Berbanding dengan neraka adalah tempat yang panas, tempat yang sangat menyeramkan, tempat yang sangat menyakitkan kita. Maka sudah barang tentu kita akan memilih syurga. Jadi untuk masuk syurga ni, bulan Ramadan inilah kita mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan ganjaran pahala. Bila banyak pahala, insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan masuk syurga. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bulan Ramadan ini kita akan diberkati. Bulan Ramadan yang datang ini akan diberkati. Kita akan banyak melakukan amal ibadah. Jadi justru itu marilah sama-sama kita berdoa supaya bulan Ramadan ini penuh dengan keberkatan bagi kita. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan.
Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Untuk sekadar itu saja tazkirah saya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain-lain masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.